Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Cikgu dan Cikgu Zulhairi dalam Santai Matematik. Hari ini kita nak belajar apa? Mari kita tengok apa kita nak belajar. Okey, Matematik tahun 6, standard kandungan 4.0 sifar, iaitu tajuk peratus. Standard pembelajaran 4.1, iaitu penyelesaian masalah melibatkan peratus. Menyelesaikan masalah harian melibatkan simpanan dan pelaburan. Okey. Mari kita tengok. Yang pertama sekali kita tengok daripada buku teks kamu. Ini dia tajuk peratus, iaitu nak selesaikan masalah peratus dalam simpanan dan pelaburan. Nampak? Okey. Selamat pagi puan, saya ingin membuka akaun bank. Selamat pagi adik. Adik boleh pilih untuk membuat simpanan atau pelaburan. Nampak tak? Ada beza ni antara simpanan dan pelaburan. Kevin menyimpan 1,000 di bank. Dan bank memberi faedah bagi simpanan sebanyak 0.5%. Kira nilai faedah bagi simpanan itu dan jumlah wangnya selepas menerima faedah. Okay, ada dua tugasan kat sini. Sebelum kita nak selesaikan ni, mari kita tengok dulu kat sini ada simpanan. Okey, simpanan. Simpanan ialah wang atau barang yang disimpan dan digunakan apabila diperlukan. Simpanan disimpan dan akan digunakan apabila diperlukan. Manakala pelaburan, wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang akan memberikan keuntungan pada masa hadapan seperti pembelian saham dan menjadi ahli koperasi sekolah. Nanti kita pergi lebih lanjut berkenaan ni ya. Kita selesaikan dulu masalah ni. Okey. Apa maklumat yang diberikan? Maklumat yang diberikan ialah Kelvin menyimpan 1,000. Jadi menyimpan wang 1,000. Kedua maklumat dia kata faedah bagi simpanan adalah 0.5%. Okey. Jadi apa yang nak kita cari? Nilai faedah simpanan, okey, dan juga jumlah wang selepas menerima faedah. Okey, mari kita tengok ni cara dia nak selesaikan. Nilai faedah simpanan RM1,000 ni didarabkan dengan 0.5%. Jadi peratus ni kita tukar kepada pecahan dan kat bawah ni barulah kita buat pemotongan pemansuhan sifar dengan sifar. Maka bila kita darabkan kita akan dapat RM5. Jadi duit yang dapat hasil simpanan 1,000 ialah RM5 selepas tahun. Jadi dia kata jumlah wang selepas menerima faedah ialah RM1,000 tambah dengan RM5, maka dapatlah jawapan dia RM1,005. Okey. Ini peratus. Mari kita tengok yang ini lebih detail lah. Okey. Aminah diberi wang saku sebanyak RM5 sehari. RM3 daripadanya ia disimpan. Okey, RM3. Ini maklumat penting ni. Okey, setiap hari Jumaat genap RM15. Aminah akan menyimpan wangnya di Bank Simpanan Nasional bertujuan untuk digunakan bagi menyambung pelajarannya di peringkat lebih tinggi. Jadi kat sini Aminah dapat ada RM5. Okey, dia bagi belanja RM5. Jadi RM3 daripadanya RM3-nya disimpan. Simpan Isnin RM3, Selasa RM3, Rabu RM3 hinggalah hari Jumaat. Jadi kalau dah 5 hari, 3 darab 5, dapatlah dia RM15. Jadi RM15 ni dia terus simpan ke Bank Simpanan Nasional. Okey, apa yang cikgu nak sampaikan sini ialah ni simpanan merupakan wang yang disimpan di tempat tertentu seperti bank. Okey.
lebih terkawal dan mengajar kita berjimat cermat. Ini simpanan. Kita nak tengok beza simpanan dengan pelaburan. Pelaburan yang mana kita menggunakan sebahagian wang kita untuk melabur. Menyimpan, macam menyimpan. Tapi sebenarnya dia lebih kepada melabur. Namun begitu, pelaburan mempunyai risiko yang mana kadang-kadang membawa kerugian. Inilah beza dia. Okey, pelaburan dia kita simpan macam simpan, tapi sebenarnya kita melabur dalam satu perniagaan. Okey, perniagaan syarikat dan sebagainya. Kita letakkan saham, dia akan buat meniagakan kita punya ni. Tapi risiko dia ada kemungkinan rugi. Tapi biasanya tengok keadaan lah. Okey, mari kita terus tengok. Okey, ini contoh ya. Yang dikatakan simpanan, duit simpanan ni jumlah wang yang sedia ada. Contoh kita simpan 1,000. 1,000 tu duit kita lah, simpanan. Manakala setiap kali kita simpan, kita akan mendapat keuntungan. Dengan ada yang dinamakan dividen. Okey, dividen. Ada yang kata keuntungan. Tapi benda yang sama lah tu. Keuntungan biasanya dibagi dalam bentuk peratus. Jadi, bila dia bagi dalam bentuk peratus, kita akan darabkan dengan duit simpanan yang kita ada. Okey, ni contoh Bank Simpanan Nasional kadar pulangan. Setahun dah simpan. 2010, 2.5%. 2011, 2.3%. 2012, 2.4%. Okey, macam contohlah kita ambil. Cikgu simpan duit RM1,000. Jadi berapakah kadar pulangan? Okey, dividen yang dibagi ni. Kita ambil yang pertama ni saja. Okey, 2.5% tukarkan kepada per 100, kita darabkan dengan RM1,000. Okey, bawah ni bahagi kan? Atas darab, bawah bahagi. Bila bahagi, kita boleh kaedah Mansur. Ada sifar kat sini 2, sini kita potong 2. Jadi, 2.5 darab dengan 10. Darab dengan 10, ada titik je lah. Kiri ke kanan? Kanan. 1. Jadi, dapatlah kadar pulangan RM25. Duit asal dia RM1,000, duit RM1,000 tak hilang. Tambah keuntungan RM25. Manakala amanah saham didik ASD tahun dividen. Dia panggil dividen pula. Okey. 2010 6.5, tinggi berbanding dengan ni. Okey, 2011 6.6, 2012 6.8. Jadi kita ambil yang pertama saja, kita cuba kira. Kalau cikgu tak nak masuk simpanan, cikgu nak masuk ke saham ni. Okey, RM1,000 juga. Jadi kita ambil 6.5 per 100. Peratus itu tukar pada pecahan. Darab dengan RM1,000. Jadi kalau RM1,000, macam tadi juga, kita mansur ada sifar kat bawah. Mansur. Jadi darab dengan 10, ada satu sifar, alih ke kanan. Okey, bila kita alih, kita dapat RM65. Wah, lebih tinggi daripada simpanan. Memang betul. Okey, biasanya untuk saham, memang kadar dia lebih tinggi berbanding dengan bank. Tapi bank ni kita tak risau, duit tak akan hilang sebab ada jaminan daripada bank negara. Manakala amanah saham ni, sekiranya saham ni jatuh, dia boleh menyebabkan kerugian dan sebagainya, amat berisiko. Okey, ni contoh buku saham, amanah saham. Amanah saham, ini buku simpanan. Tapi kebanyakan sekarang ni simpanan pun dah tak pakai buku dah. Dia dah guna komputer, sistem komputer. Kita bagi IC, kita bagi nama. Dia type aja, dia dah ada dah dalam sistem kita punya penyata keuangan dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, mari kita tengok soalan yang berkaitan. Kita ada kat sini ada Bank Kijang, Bank Beta, Bank Pertama. Masing-masing memberi kadar pulangan yang berbeza. Bank Kijang 4%, Bank Beta 3%, Bank Pertama 2%. Manakala ni syarikat, ni berkaitan dengan pelaburan lah ni. Kita nak laburkan duit kita kepada syarikat. Okey, termasuk memberi 10%.
Sepadu memberi 8%, syarikat Zin memberi 12%. Ini kadar dividen keuntungan. Okey, ini syarikat dia masuk syarikat. Okey. Bank manakah menawarkan kadar pulangan paling tinggi? Kita hanya perlu tengok dekat sini sahaja. Okey. Okey, yang manakah paling tinggi? So, bilangan peratus yang paling tinggi, itulah jawapan dia. Jadi kat sini apa? Betul. Jangan jawab 4%, jawapan dia adalah Bank Kijang. Okey, jangan jawab 4%. Okey, syarikat mana pula menawar kadar dividen paling rendah? Jadi kalau kita tengok kat belah sini pula, dividen paling rendah maknanya peratus kadar dividen yang paling rendah. 8%. Jadi apa jawapan dia? Syarikat Sepadu. Syarikat Sepadu. Okey. Terus kita tengok soalan 3. Hoki melabur 230,000 di syarikat Sepadu. Okey, Sepadu tadi berapa? 8%. Selepas setahun, berapakah jumlah dividen yang diterimanya? Ingat jumlah dividen. Dia tak tanya jumlah wang dia. So, dividen saja kita cari. Macam mana kita nak cari? Okey, 8%. 8%, ayat matematiknya 8%, kita darabkan dengan RM 230,000. Inilah jawapan soalan dia, ayat matematik. Maka kita tukar 8%, 8 per dengan 100, kita darab dengan RM 230,000. Okey, macam biasa, kat bawah tu ada sifar, maka kita potong sifar, buat kaedah mansur. Jadi, kita dapat 23, okey, kita ambil 23,000 RM darab dengan 8. Sifar, 3 darab 4, 3 darab 8, 24. 2 dekat atas, 4 dekat bawah, 2 darab 8, 16. 16 tambah 2, 16 tambah 2, 18. Okey. Ini adalah jumlah dividen yang diterima. Tak masuk duit dia yang 230,000. Okey. Kita dah menjawab soalan 3. Okey. Mari kita tengok soalan nombor 4. Siulin menyimpan 50,000 di bank pertama bank. Okey. Di bank pertama, berapa peratus ni? 2%. Okey. Selepas setahun, berapa faedah yang diterimanya dan berapa jumlah wang Siulin sekarang? Ada 2 soalan. Yang pertama dia kata berapa faedah yang diterima. Yang kedua, jumlah wang dia. Okey, kita buat kat sini lah. Okey, kita nombor 4. Nanti keliru. Okey, yang pertama kita tengok 2%. Okey, ayat matematik dia 2% darab dengan RM 50,000. Okey, ni ayat matematik dia. Okey, kita tukarkan peratus kepada pecahan 2% darab dengan RM 50,000. Okey, sifar potong dulu, masukkan. Jadi dapat RM 500 darab dengan 2, maka kita dapat sifar-sifar 5 darab 2, 10. Jadi kita dapat okey. Jadi kita dapat jawapan ni berapa? Berapa kadar faedah dia? RM1,000. Jadi bila soalan tanya berapa jumlah wang, jadi jumlah wang ialah RM 50,000, duit asalnya tadi, kita tambahkan dengan RM keuntungan dia 1,000, maka dapat jawapan sifar-sifar 15, 51,000. Ini jawapan untuk nombor 4. Okey. Nombor 5 macam mana? Dia hantar ke Temasek pula. Syarikat ke Temasek. Okey, cikgu nak padam yang mana ni? Okey, cikgu padam sinilah. Okey, ni selesai. Kita padam.
Okey, nombor 4 dah selesai. Kita pergi nombor 5. Kalau kamu nak tengok balik, kamu boleh ulang balik kita video cikgu ni. Okey, nombor 5. Kita pergi Datuk Mazlan melabur RM440,000 pula di syarikat Temasek. So, cari dulu Temasek. Okey, berapa peratus? 10%. Jadi, kita terus tukar buat ayat matematik dia. 10% darab dengan RM RM440,000. Okey. Tukar kepada peratus, tukar kepada pecahan. 10% darab dengan RM 440,000. Maka sifar ada kat sini 2. Kita potong sifar sini 2. Okey, so bila kita dah dapat ni, darab dengan 10. Jadi RM 4,400 darab dengan 10, maka dapat jawapan RM 4,000. Tambah satu lagi sifar kan, darab macam ni je. Okey, kita akan dapat 44,000. Berapa jumlah wang yang diperoleh oleh Datuk Mazlan? Jangan lupa wang asal dia ialah RM 440,000. Kita tambahkan dengan wang keuntungan dividen tadi 44,000. Jadi kita tambahkan. Sifar 484 RM. Jadi inilah jumlah wang 484,000 yang diperoleh oleh Datuk Mazlan selepas setahun dia melabur di syarikat Temasek. Okey. Ahmad berhajat. Kita ada soalan lagi ni. Ahmad berhajat untuk memperolehi RM4,000 dalam masa setahun. Dia mula menyimpan RM3,000 di bank wang duit dengan faedah 5% setahun. Berapakah jumlah wang yang diperolehi? Okey, wang yang diperolehi, mari kita tengok wang diperolehi. Wang diperolehi 5%. Ayat matematik dia 5%. Kita darabkan dengan 3,000 RM. 3,000. Okey, tukarkan pada pecahan. 5% darab dengan RM 3,000. Maka sifar kita potong. Okey, dapat RM 30 darab dengan 5. Maka dapat jawapan 15. 150. Ini duit yang dia dapat hasil simpanan wang dividen dia ni. Faedah dia. Okey, mari kita tengok soalan bawah. Berapa jumlah wang selepas Ahmad, balik ayat ni. Berapa jumlah wang Ahmad selepas, dua kali selepas, potong satu ni. Selepas setahun. Jadi, tadi duit dia ada RM3,000. Dia dah masuk. Hasil kita tambahkan dengan 100. Okey, 150. Okey, hasil keuntungan. Sifar 513. Jadi, duit yang ada pada setelah setahun ialah 3,150. Okey, ini jawapan dia. Okey, kita tengok pula soalan ketiga. C. Berapa jumlah wang yang masih kurang? Sebab dia target tadi 4,000. Ini adalah soalan biasa. Soalan macam ni soalan 3 markah. Okey. 4,000 RM. 4,000. Kita tolakkan dengan duit yang dia dah dapat. 150. Okey. So, sifar tolak sifar. Sifar. Pinjam sebelah tak boleh. Pinjam sini jadi sini 3. Ni jadi 10. Jadi 9. Jadi 10. 10 tolak 5. 5. 9 tolak 1. 8. 3 tolak 3 sifar. Tulis pun tak apa. RM. Jadi wang yang kurang adalah sebanyak RM850. Dah terjawab soalan ni semua.
Okey, selesai kita untuk hari ini. Ada soalan kuis dekat description ada dekat YouTube tu. Kamu boleh tengok dan kamu boleh tekan sampai hingga hari Ahad ini. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.